Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada pagi ini, khususnya seluruh yang bersusah payah yang dikepalai oleh Kepala Bahagian Kesejahteraan Rakyat Tanjung Pinang sebagai perwakilan wali kota, pengurus Dewan Masjid Indonesia, pengurus Karang Taruna Tanjung Pinang, seluruh ahli jawatan kuasa panitia masjid, semua yang terlibat, yang tidak mampu saya sebutkan, para imam, para muazzin, alim ulama, kiai-kiai, asatizah, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, remaja, remaji, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang menjadi tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada pagi ini di Masjid Uswatun Hasanah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini menarik rahmat dan barakah daripada sisinya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini ditulis dalam buku amalan kita sebagai satu amal saleh yang akan memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia dan menjadi satu sebab kemenangan pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Kita dapat berkumpul pada pagi ini, tabligh akhbar ataupun ceramah agama, supaya kita dapat mengingati Allah selalu. Kerana ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kata Allah, dengan mengingatkan Allah itu, maka hati kita akan jadi tenang. Dalam suatu hadis lain, Nabi SAW pernah berkata, iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa qila ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakuz zikri. Atau kama qala, apabila kamu lalu depan kebun-kebun syurga, maka hendaklah kamu singgah. Maka ditanya, wahai Nabi, apakah dia kebun-kebun syurga itu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah tempat orang menyebut nama Allah di masjid, di mana saja orang berkumpul menyebut nama Allah. Itulah namanya hilakuz zikri, yang merupakan taman-taman syurga ketika kita masih lagi hidup di dalam dunia. Alhamdulillah, dengan kehadiran hadirin hadirat semua yang akan menjadi saksi bahwasanya kita semua ingin balik kepada Allah di akhirat nanti sebagai hamba-hambanya yang saleh. Untuk mendapat syurga Allah, kita mesti beli dua keping tiket. Yang pertamanya iman, dan yang keduanya amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mesti beriman dan beramal saleh, maka dapat bagi mereka itu syurga Allah di akhirat nanti. Dan mendapat syurga Allah itu ialah kemenangan yang paling besar. Dalam sebuah hadis, untuk kita bimbing diri kita berkaitan dengan niat, dengan jihad dan istiqamah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw limra'atin yankihuha
fahijratuhu ila ma hajara ilaihi atau kama qala rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku dengar suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan kita ini adalah dengan niat, maka berdapat kepada seseorang itu apa yang ditentukan dalam niatnya. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan kerana Rasul, maka jadilah berpahala, dapat kerana Allah dan kerana Rasul. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia, dia hanya akan mendapat dunia. Atau kerana seorang perempuan, maka dia dapat berkahwin dengan perempuan tersebut. Hijrah seseorang bergantung kepada niat, kepada apakah dia berhijrah, kerana apakah dia berhijrah. Hadis tentang niat ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Kerana itulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut ada 4 perkara untuk kita sampai kepada Allah. Yang pertamanya iman, yang kedua ilmu, yang ketiga niat yang ikhlas. Amal dan niat yang ikhlas. Yang pertamanya iman. Ada orang yang beriman tetapi iman dia tidak benar. Contohnya orang yang bukan Islam, dia berpegang bahawasanya Tuhan itu lain daripada Allah, tetapi iman, kepercayaan itu tidak benar, tidak cukup untuk dia dapat kemenangan bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Kita nak kemenangan, mesti ada 4 perkara. Sama ada kita tinggi jawatan di dalam negara atau kita menjadi rakyat biasa, 4 perkara ni mesti ada. Yang pertama ialah iman. Iman kita mesti benar, iman kita mesti mantap. Yang kedua ialah ilmu. Ilmu, sama ada ilmu dunia atau ilmu akhirat. Dan yang ketiga, ilmu saja tidak cukup, mestilah kita beramal. Dan yang keempat, amal saja tidak ke mana-mana, mestilah ikhlas. Mukhlishina lahuddin, ikhlas kita amal kerana Allah dalam apa saja tindak tanduk agama. Iman, alhamdulillah, di dalam masjid ini saya yakin semuanya orang yang beriman. Bila saja kita dengar kiai atau ustaz menyebut tentang orang-orang beriman, wajib kita yakin akulah orang beriman. Tetapi kalau kita dengar ustaz atau kiai menceritakan kelebihan orang soleh, jangan kita kata akulah orang soleh, tapi katalah insya-Allah aku ingin menjadi orang soleh. Bila kita dengar ustaz atau kiai menyebut tentang orang yang zuhud, maka jangan kita kata akulah orang yang zuhud, tapi katalah insya-Allah aku ingin menjadi orang yang zuhud. Bila kita dengar ustaz atau kiai berkata tentang kelebihan orang yang takwa, jangan sekali-kali kita mengaku akulah orang yang takwa, tapi berdoalah mudah-mudahan Allah jadikan aku di kalangan orang yang takwa. Tetapi bila dengar tentang orang-orang yang beriman, janganlah kata aku tidak pasti. Jawablah aku yakin sekarang aku orang yang beriman insya-Allah. Tanpa iman tidak ke mana-mana. Orang yang tidak beriman, contohnya orang komunis, dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia kata the God is dead, Tuhan telah mati. Dan agama ini adalah narkoba masyarakat yang melalaikan masyarakat. Agama memabukkan masyarakat. Ini orang etis, nah? Tetapi apabila bandar apa benda Vladivostok ataupun di Moskow dibom oleh tentera Jerman pada tahun 1944 oleh kerana ketua-ketua komunis yang tak percayakan Tuhan ini, dalam ketakutan terlalu banyak bom daripada tentera Jerman, akhirnya mereka mengarahkan rakyat Rusia, mana-mana yang percaya kepada Tuhan, tolong doa kepada Tuhan biar Tuhan tolong negara Rusia. Tengok manusia ini, walaupun dia tidak beriman, dia minta orang lain yang beriman untuk berdoa. Jadi alangkah bertuahnya kita ini sebagai orang yang sudah beriman. Tapi janganlah iman kita semata-mata iman, kerana Nabi SAW pernah menyebut orang yang beriman tetapi tidak beramal saleh, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Orang yang beriman, yang ada kalimah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah dalam hatinya, tapi dia tak beramal, tidak semayang, dia minum arak atau berzina atau berjudi, tidak ke Mekah, tidak bayar zakat, dia hanya ada iman, dia akan masuk syurga akhirat nanti. Tetapi sebelum masuk syurga, dia akan diazab dalam neraka. Akhir sekali, orang yang dikeluarkan daripada neraka ialah seorang laki-laki yang beriman, dan dia keluar dalam keadaan merangkak setelah beribu-ribu tahun dibakar dalam api neraka. Bila dia keluar daripada neraka, Nabi menceritakan lalu pintu neraka dikunci, kerana lepas laki-laki ni keluar daripada neraka, tidak ada seorang lagi yang boleh keluar daripada neraka dan masuk dia dalam syurga. Lalu dikunci pintu syurga. Lepas dikunci pintu syurga, tidak ada seorang lagi manusia yang masuk ke dalam syurga. Maka jika iman saja kita bertahan, tidak akan melepaskan kita daripada api neraka Allah. Tapi ada orang muda dia kata, tak apa Pak Ustaz, tak apa, kalau masuk neraka pun tidak lama, mungkin kita masuk dalam 50,000 tahun saja di dalam api, akhirnya nanti kita keluar juga. Tapi masalahnya api bukan duduk di dalam dalam hawa dingin, bukan duduk di kolam mandi, dalam api. Dalam suatu hadis Nabi pernah berkata, narukum hadza juz'un min 70 juz'an min nar yaumil qiyamah atau kama qala. Api neraka yang kamu guna membakar di dalam dunia hanyalah satu juzuk daripada 70 juzuk kepanasan api neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi berkata, jika diambil ahli neraka yang sedang melolong-lolong dibakar dalam neraka, lalu diletak di dalam api dunia, maka seluruh penduduk neraka akan tidur lena di dalam api dunia kerana sejuknya api dunia. Allahu Rabbi. Jadi jangan kita berharap dengan iman saja, tapi innal ladzina amanu wa amilus solihat. Lepas beriman, kita beramal soleh. Maka di antara amal soleh ialah kita letakkan diri kita duduk di dalam rumah Allah. Dan alhamdulillah, Allah pilih kita pada pagi ini di Masjid Uswatun Hasanah. Siapa yang duduk di dalam rumah Allah, mendengar ilmu tentang Allah, tentang agama, tentang akhirat, bukan saja para malaikat, ikan yang ada di dalam laut, burung yang sedang terbang, meminta doa kepada Allah agar Allah ampunkan segala dosa yang kita pernah lakukan. Itulah kelebihan duduk di dalam majlis ilmu. Dan yang kedua, mesti kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Sebab itulah Imam Syafi'i berkata, man arada bid dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak baik di dalam dunia, dia mesti ada ilmu pengetahuan, mesti pergi sekolah, mesti masuk universiti. Kalau yang agama pergi ke pesantren, pergi ke Jawa Timur, Aceh, Maghribi, Morocco dan sebagainya. Kerana apa? Kecemerlangan dunia atau akhirat. Wa man arada bil akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak baik di akhirat, mesti juga kena ada ilmu. Tanpa ilmu, bukan kata akhirat, dunia pun kita tidak dapat. Kalau umur belum pernah masuk sekolah, tiba-tiba mau kerja sebagai pegawai bank, tidak ada bank mau ambil dia kerana dia tidak pandai. Itu contoh. Kita tidak pandai tentang enjin kereta, kita nak kerja baiki enjin kapal terbang, tak ada syarikat yang akan ambil kita. Mesti kena ada ilmu. Dan kalau kita nak gosok baju pun setrika, mesti kena ada ilmu. Maka apatah lagi kalau kita nak kecemerlangan di akhirat. Seorang laki-laki, dia semayang di hadapan Nabi. Lepas dia semayang, dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu dia tengok, ya alhamdulillah, ada Rasulullah. Dia pun bangun pergi dekat Nabi. Dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai Nabi Allah, Assalamualaikum. Jawab Nabi, Waalaikumsalam. Kemudian Nabi kata, kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun, solat kembali, kerana kamu belum solat dengan betul. Dia semayang tu, Nabi kata tak betul. Dan 3 kali dia semayang, dan dia salam, dia beri salam pula pada Nabi.
Nabi jawab waalaikumsalam. Pada kali yang ketiga tetap Nabi kata kum fasalli dan farji' fa innaka lam tusalli. Bangun dan semayang semula, solat lagi, kamu belum lagi solat. Lalu kata laki-laki ini, wahai Nabi, itu sajalah yang aku tahu tentang solat. Jika ada yang tidak betul, silalah beritahu aku. Lalu Nabi dia berkata, wahai laki-laki, iza kumta ila salah qala Allahu Akbar. Jika kamu nak berbangun semayang, berkatalah Allahu Akbar. Ramai di kalangan kita, sama ada di Malaysia atau di Indonesia, saya tengoklah, dia berkata Allahu Akbar tetapi hanya menggerakkan mulut. Ini tidak sah, kerana Allahu Akbar adalah rukun atau rukun kauli, mesti berbunyi Allahu Akbar. Alif lam lam ha, alif kaf ra, 8 huruf mesti berbunyi. Dia ada ramai orang tidak sah. Ramai, walaupun dia sudah semayang 40 tahun, tidak sah. Kerana syarat sah semayang yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah rukun kauli. Kaulinya al-lafzu minas saut, lapas daripada suara manusia yang mengeluarkan bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang ibu-ibu dia semayang, nampak? Tidak sah, tetap tidak sah. Di dalam kitab Syarh Sunnah, sepakat ulama sahabat mengatakan wajib takbir mengeluarkan bunyi sekurang-kurang Allahu Akbar. Itu, ini menunjukkan tidak ada ilmu. Lalu laki-laki itu dia telah melakukan kesalahan. Nabi menyambung, iza raka'ta farka' hatta tatma'inna raki'ah. Kalau kamu rokoklah sampai kamu tamakninah di dalam rokok. Ada orang dia solat laju, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Habis 40 tahun semayang, tidak sah. Bila tidak sah semayang, dia mati, ditanam di dalam kubur, dia dikira sebagai tidak mengerjakan solat, lalu diazab di dalam kubur. Hati-hati, ibadat memang kita ditugaskan untuk beribadat, tapi alaikum bi majalisil ilmi, selalulah duduk pada majlis ilmu, kerana dengan ilmu lah maka semayang laki-laki ini jadi sah. Lalu Nabi kata sum masjud hatta tatma'inna sajida, kemudian kamu sujud, biarlah kamu diam di dalam sujud, barulah sum marfa', baru kamu angkat kepala. Rupanya laki-laki sahabat Nabi ini, dia iktidalnya, dia rokoknya laju, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tidak sah kata Nabi. Dia sujud pun laju, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak sempat diam di dalam sujud, tidak sah. Saya pernah tengok satu YouTube berlaku di mana semayang tarawih dan witir 23 rakaat 7 minit Syiah, 7 minit. Kami di Malaysia 2 rakaat 7 minit, lebih kurang tak, tapi ada YouTube 23 rakaat 7 minit saja. Allahumma Allah. Nah, penuh orang dalam masjid. Itu lagilah tidak sah. Sedangkan laki-laki ni Nabi kata farji' fasalli, semayang semula, solat lagi, fa innaka lam tusalli. Sahabat Nabi tidak sah semayangnya walaupun dia seorang sahabat, kerana meninggalkan majlis ilmu. Dia hanya dengar rokok dan sujud, dia tidak belajar rokok dan sujud cara yang betul. Itu sahabat Nabi. Kita sahabat siapa? Sahabat Nabi, orang yang paling berkat ialah sahabat Nabi. Allah turun ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ayat ini untuk sahabat Nabi. Kamu sahabat Nabi, umat terbaik di kalangan manusia. Itu pun tidak sah semayangnya. Zaman yang paling baik zaman Nabi,
Nabi pernah kata, khairu kurni, sebaik-baik zaman, sebaik-baik abad, sebaik-baik kurun zaman aku. Tapi sahabat tidak sah semayangnya, walaupun duduk di kurun terbaik, kerana tidak ada ilmu. Zaman yang paling banyak turun wahyu zaman Nabi SAW, tapi sahabat itu tidak sah semayangnya, walaupun duduk pada zaman yang paling banyak turun wahyu. Kata ulama, zaman yang paling ramai turun malaikat ke bumi zaman Nabi, itu pun sahabat tadi tidak diterima semayangnya. Zaman yang paling banyak Allah buka pintu syurga zaman Nabi, sahabat ini tidak sah semayang. Bayangkan kita umat Tanjung Pinang 2019, bukan sahabat Nabi, bukan zaman paling banyak turun malaikat, bukan zaman paling banyak turun wahyu, semayangnya laju pula, meninggalkan tamak ninah. Dan orang putih panggil go back yearly, balik awal. Nampak tak? Tidak diterima di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran daripada peristiwa sahabat Nabi. Seorang laki-laki lain, apabila Nabi sedang duduk-duduk di masjid, datang seorang sahabat, lalu dia mengambil wuduk. Dia ambil wuduk, dia basuh kaki belakang tak kena air, dia basuh depan saja, belakang tidak kena air. Lalu Nabi nampak, Nabi kata, wailul lil aqabi minan nar, celaka dua kaki laki-laki ini nanti di dalam api neraka. Itu orang yang semayang. Nah, sahabat Nabi belakang tak kena air, masuk neraka. Kita dah lah bukan sahabat Nabi, tak semayang pula. Nampak tak? Nah, kalau cerita cowboy dia kata go to hell. Nah, ini masalah. Dia ambil iktibar. Saya ni beri tazkirah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, kerana tazkirah itu dia memberi kesan kepada hati orang yang beriman. Mudah-mudahan kita baikkan dengan cara mendalami ilmu. Orang Indonesia bertuah kerana banyaknya tempat-tempat belajar ilmu agama. Di Malaysia, guru pondok, di sini panggil kiai. Orang Malaysia panggil guru pondok. Ada lebih kurang 300 orang seluruh Malaysia. 300 orang saja guru pondok di Malaysia. Tahu di Indonesia berapa? 32,000 orang kiai sahaja. Nah, mana untungnya orang Indonesia. Tapi kalau jahil juga, ruginya kita. Nah, kalau jahil juga ruginya kita. Nah, di Malaysia pondok murid 100 orang, 150 orang. Di Jawa Timur murid saja 14,000. Nah, kalau bodoh juga, rugilah kita. Nah, kita tidak salah mencari dunia. Yang salah, kita hanya cari dunia tapi terlupa akhirat. Nah, berniaga di pasar, rajin, tapi terlupa solat subuh. Orang yang tinggal satu waktu semayang di dalam neraka, duduknya 6,000 tahun api neraka. Nah, Allahu Rabbi. Nah, jadi pakat-pakatlah belajar. Yang kedua, mesti ada ilmu. Ilmu saja tidak cukup kalau tidak ada amal. Kata ulama, al-ilmu bila amalin zambun kabir. Ilmu tanpa amal, dosa yang besar. Bila berilmu, mesti beramal. Bila belajar, mesti kita praktikkan apa yang kita belajar. Maka bila kita beramal, orang yang beriman, belajar ada ilmu, kemudian beramal pula, walau satu huruf dia baca Quran, dia dapat 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Kata Rasulullah, siapa baca satu huruf saja dari Quran, 1 pahala. Wal hasanah bi asyri amsalihah. 1 pahala digandakan 10 kali. Jadi untungnya kalau dapat baca Quran malam-malam balik kerja sebelum tidur. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, selepas dia tidur sekejap selepas solat Isya, dia masuk dalam Kaabah. Dia masuk dalam Kaabah di Mekah. Dia semayang 2 rakaat sunat. Rakaat pertama dia baca 15 juzuk, dan rakaat kedua 15 juzuk. Bermakna Imam Syafi'i khatam baca Quran dalam 2 rakaat solat tahajud di dalam Kaabah. Lalu kata sahabat-sahabat dan murid Imam Syafi'i,
Kenapa tuan baca panjang sangat? Kata Imam Syafi'i, inilah amalan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi yang sudah ada tiket masuk syurga, masih lagi banyak membaca Quran. Kita mati baru baca Quran. Nampak tak? Dah mati panggil orang baca Quran. Kalau Allah terima, alhamdulillah, yang ta'ul mayit, boleh beri manfaat kepada mayat. Kalau Allah tidak menerima, nampak, go back yearly, balik awal kita. Ni kena jaga. Jadi jangan kita harapkan sangat orang lain tolong baca Quran kepada kita. Kita baca. Orang awam kita ni, bukan para alim ulama, kita bukan orang istimewa, kita bukan wali Allah, kita orang awam. Orang awam, bacalah 1 juzuk satu hari. 1 juzuk ini dia ada 20 muka surat. 10 helai. 1 helai 2 muka surat. Jarang 1 helai 3 muka surat. Biasa 1 helai 2 muka surat. 10 helai 1 juzuk Quran. Cukup untuk sehari. 1 juzuk kita orang awam 25 minit. 25 minit sahaja. Kalau kita malas tak sampai cukup masa, bacalah 2 muka surat atau 2 helai, 2 helai lepas tiap satu semayang. Lepas semayang subuh 2 helai, lepas zuhur 2 helai. Jadi 5 waktu semayang 10 helai. 10 helai sudah kira 1 juzuk. Ataupun kita baca sehari 2 helai saja. 2 helai 50 ayat. Nabi pernah kata, man qara'al Qur'ana fi khamsi fi yamin wa lailin khamsina ayat. Siapa baca sehari semalam 50 ayat saja, lebih kurang 2 helai, lam yuktab minal ghafilin. Orang itu tidak lagi termasuk di kalangan orang-orang yang lalai kepada Allah. Kalau tak sempat juga, sibuk kerja, kerja kantor, pejabat dan sebagainya, bacalah Qul huwallahu ahad 3 kali sehari, kerana dia sama dengan Quran pada pahalanya. Tak sempat juga baca Qul huwallahu ahad, bacalah Al-Fatihah sekali sehari di luar semayang. Kerana kita akan dapat 1560 pahala sekali Al-Fatihah. Kerana satu Fatihah 156 huruf digandakan dengan 10, 1560 pahala. Kalau tak mampu juga, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dah. Sibuk sangat. Kononnya. Kerana kita akan dapat 190 pahala. Kalau sibuk lagi, bacalah 1 huruf cukup dah. Nun. Sadaqallahul azim. Kita akan dapat 10 pahala. 1 huruf pun kami tak mampu, Pak Ustaz. Kami sibuk. Banyak hal. Nanti mau ke pasar, mau masak nasi, mau ke kantor. 1 huruf pun tak boleh baca. Kalau 1 huruf pun tak boleh baca, beli kain putih, masuk dalam kain, tanam di kubur. Lebih baik mati daripada hidup. Nampak? 1 huruf pun tak boleh baca. Apa yang kita bawa di akhirat nanti, inilah bendanya yang kita amalkan. Yang kita pakai sekarang, kita akan tinggal. Yang kita pakai cantik-cantik, kita akan tinggal. Nak masuk syurga bukan dengan pakaian, bukan dengan janggut. Kalau janggut panjang masuk syurga, aku masuk dulu. Faham? Ustaz Somad lambat lagi, dia tak ada janggut. Tapi masuk syurga bukan janggut. Ini aksesori saja. Masuk syurga bukan pakai songkok, pakai kopiah. Masuk syurga bukan pakai jubah, pakai gamis, tapi dengan amal saleh. Daripada hati yang beriman, lakukan amal saleh. Beri orang makan. Pernah orang tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali fil Islam khair? Manakah amalan dalam Islam yang sangat baik? Nabi menjawab, tut'imut ta'am, beri orang lain makan. Kita pergi ke pasar, kita belanja, kita nak beli ikan,
Kita tengok ada seorang makcik, seorang ibu tua yang nampaknya macam susah, kita bagi tahu tuan kedai, saya bayar ikan makcik tu. Itu contoh. Ini saham akhirat. Kita dapat gaji bulan, contohnya sebulan dapat 8 juta, contoh dapat gaji. Kita bawa anak bini makan sedap-sedap, ikan bakar dan sebagainya. Bila kita nak balik, kita bungkus nasi goreng satu, kerana di sebelah rumah aku ada orang susah satu orang, kita bagi. Inilah makanan kita. Kita beli pakaian mahal-mahal, 600,000, 700,000 selai pakaian, kerana kita ada wang, ada duit. Tapi kita ingat, satu rumah di belakang kampung saya, orang susah, anaknya baju buruk, kita beli baju murah-murah saja. Nak contoh, baju 20,000, 30,000 saja baju. Kita bagi pada orang, itulah baju kita. Kerana harta kita yang sebenar ialah yang kita bagi ke orang. Yang kita pakai bukan harta kita. Yang kita makan bukan harta kita. Yang kita minum bukan harta kita. Rumah kita bukan rumah yang kita duduk. Rumah kita rumah yang kita wakafkan untuk sekolah, untuk tahfiz, jadi pondok, rumah anak yatim atau orang miskin. Nabi pernah berkata, ma akaltum faqad ablaitum. Apa yang kamu makan itu menjadi najis. Apa yang kamu minum itu menjadi air kencing. Wa ma labistum faqad afnaitum. Pakaian yang kamu pakai cantik-cantik bukan pakaian kamu, itu akan jadi kain buruk. Tapi harta kita ialah ma saddaqtum, apa yang kamu dermakan untuk orang susah, untuk orang lain, faqad abqaitum, itulah harta yang kekal bersama kamu di akhirat nanti. Dalam satu hadis Nabi pernah berkata, yuhsyarun nasu yaumil qiyamati uryana. Hari kiamat nanti semua manusia akan dibangunkan telanjang, tidak ada baju, tidak ada pakaian, tidak ada songkok, semua telanjang. Pak Kiai telanjang, nampak? Wakil wali kota pun telanjang, ustaz pun telanjang, Pak Imam pun telanjang. 4 golongan tidak bertelanjang pada hari kiamat. Yang pertama, para rasul dan para nabi. Yang kedua, orang yang mati syahid, sama ada dulu atau sekarang, dia akan bangun di padang mahsyar memakai pakaian perang yang dia mati dulu. Yang ketiga, orang yang mati dalam ihram, dia ihram haji, ihram umrah, nak buat haji umrah, meninggal dunia, dia akan bangun di padang mahsyar pakai pakaian ihram. Dan nombor 4, orang-orang macam kita semua ni, rakyat biasa, tetapi kita ada beri pakaian kepada orang lain masa kita hidup di dunia. Kita ada derma baju, kita ada derma pakaian, kita ada beri sumbangan telekong, kain tudung pada orang susah. Pakaian itu akan datang untuk kita pakai. Kalau kita tak ada derma, bertelanjang kita pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita perbanyakkan lagi sumbangan, sedekah dan sebagainya. Itu amal soleh. Amal soleh. Dan yang keempat, amal saja tidak akan Allah terima. Mestilah ikhlas kerana Allah. Buat kerana Allah, bukan kerana gaji, bukan kerana duit, kerana dunia dan sebagainya. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, barang siapa yang hijrah li dunia, mana dia melakukan amal bersama Nabi tapi hatinya kerana dunia, yusibuha, dia akan dapat dunia saja. Imam kalau di Malaysia dibayar gaji lebih kurang RM2,000, lebih kurang. Sini berapa juta? 8 juta gaji imam. Kalau imam di masjid di bandar, kalau masjid di kampung-kampung dalam RM1,000, lebih kurang 4 juta, pasal masjidnya tidak besar. Hukum harus boleh ambil gaji. Itu fatwa Sayyidina Uthman bin Affan. Boleh, tapi hati-hati, jangan hati kerana gaji. Kerjalah kerana Allah. Gaji itu adalah sumbangan orang ramai saja. Nampak? Barulah dikatakan ikhlas. Nampak? Jangan kerana benda lain. Kita datang ke majlis ilmu kerana nak menuntut ilmu.
bukan kerana tidak ada kerja dan sebagainya. Kena hati-hati. Kerana orang yang ikhlas saja Allah akan terima. Apabila Allah meminta akan anak Nabi Adam, iaitu Habil dan Qabil, untuk bersedekah, Habil pun bersedekah, Qabil pun bersedekah, tetapi Allah hanya menerima sedekah Habil saja, tidak menerima sedekah Qabil, kerana Habil ikhlas kerana Allah dan Qabil tidak ikhlas bersedekah kerana Allah. Allah tak terima sumbangan sedekah daripada anak Nabi Adam kerana tidak ikhlas. Bagaimana Allah nak terima kita yang tidak ikhlas, yang hanya anak orang Tanjung Pinang, anak Nabi Adam, bukan cikgu Adam, ayahnya Nabi Adam, anaknya Qabil, dia tidak ikhlas, Allah tak terima. Bayang kita kalau tidak ikhlas, takat orang Tanjung Pinang, orang Terengganu, lagi-lagilah Tuhan tidak akan terima. Jadi biarlah ikhlas, kerana yang ikhlas itu Allah suka. Bila Allah suka, kekal sampai ke akhirat. Bila sampai ke akhirat, kita jadi orang kaya di sana. Di dunia kita semua nak jadi orang kaya. Cara yang mudah ialah kaya akhirat. Yang kaya dunia tak ramai. 1 juta rakyat, 15 orang dia jadi kaya. Yang lain tak kaya-kaya. Yang 15 orang yang kaya ni pun tinggal batu nisan akhirnya. Kita pergilah tengok kubur-kubur orang kaya yang dulu dia kaya. Dulu dia kaya, million-million duitnya. Cuba tengok kubur dia. Bukan kata anak dia, bini dia pun tak ada di kubur. Faham tak lagi? Tinggal 2 batang. Kalau di Terengganu dia pakai nisan 2 simen. Kalau laki-laki bulat, kalau perempuan leper. Harganya dalam RM40 Malaysia saja. Itu je tinggal. Walaupun ada 15 kereta BMW Mercedes, tapi akhir sekali dia akan naik kereta yang dipikul ramai-ramai. Jadi kena ingat, mati itu sama saja. Tapi di akhirat nanti dibangunkan orang kaya amal suku, orang yang miskin amal suku. Dan keempat-empat ini mestilah kita istiqamah. Mesti istiqamah dengan iman, mesti istiqamah dengan ilmu, mesti istiqamah dengan amal, dan ikhlas kita biarlah istiqamah. Siapa istiqamah, malaikat akan sentiasa mengikut dia, walaupun kita orang biasa-biasa saja. Dalam Al-Quran Allah berkata, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Siapa yang berkata kami beriman dengan Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan sentiasa mengelilingi mereka itu. Walaupun malaikat Jibril yang menurunkan wahyu sudah tak ada, kerana Nabi yang terakhir Nabi Muhammad sudah wafat, tapi malaikat yang menurunkan rahmat masih berjuta-juta di muka bumi. Di antaranya dia akan berkata kepada orang yang istiqamah, Allah, ya Allah, perbaikilah hidup orang ini, ampunkanlah orang ini. Tatanazzalul malaikah, maksudnya malaikat mengelilingi dan berdoa kepada Allah. Itulah kebaikan jika kita istiqamah. Mudah-mudahan kita dapatlah mengambil sedikit pengajaran. Saya ulang balik, biarlah niat kita betul kerana Allah. Lakukan amal, kemudian berdasarkan dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak ke mana-mana. Dengan ilmu lah kita akan dapat dipanggil sebagai ya Abdullah di akhirat nanti. Akhirat nanti Allah panggil 2. Yang pertama, ya Abdullah, wahai hambaku. Yang kedua, Tuhan akan panggil ya Aduullah, wahai musuh Allah. Na'udzubillah. Jangan kita masuk golongan kedua, iaitu musuh-musuh Allah. Doakan kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita, dan kita dapat lagi membaiki salah dan silap kita di masa lalu. Kita untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah. Walaupun kita tidak cantik di mata masyarakat, kita nak cantik di mata Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dan kita redha dengan Allah. Saya ada beberapa lagi soalan, jadi saya pendekkan tausiah tadi. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan untuk mengamalkan 4 perkara tadi, iaitu iman, ilmu, amal dan ikhlas. Semoga kita semua mati dalam keadaan Allah redha bertemu kita
apabila kita bertemu dengan Allah nanti. Amin summa amin. Soalan yang pertama, berdosakah saya bila saya bantu suami dalam mencari nafkah kerana suami sudah menganggur 2 tahun, dia malu saya kerja. Suami tidak kerja, bolehkah saya kerja isteri kerana suami tidak kerja? Di dalam Islam, suami tidak wajib kerja. Suami hanya wajib cari nafkah. Faham? Suami tidak wajib kerja. Suami wajib beri nafkah kepada isteri. Ada beri nafkah itu dengan bekerja. Kalau dengan bekerja baru boleh beri nafkah, maka bekerja menjadi wajib. Ada laki-laki yang bertuah, dia tidak perlu kerja, tapi boleh beri nafkah. Contoh, dia ada rumah sewa, 10 rumah. Contoh, dia tak kerja, goyang kaki. Orang mari hantar bulan-bulan duit sewa. Alhamdulillah. Faham? Jadi, yang wajib beri nafkah ialah suami. Itu undang-undang Islam. Walaupun isteri dia kaya. Contoh dia, isteri dia pangkat besar, gubernur isteri dia. Faham? Yang suami pula jadi apa benda ni, jaga parkir. Contoh, sikit saja dapat. Untuk umpamanya 500,000 rupiah saja gaji bulannya. Dan isterinya tu gubernur, contoh, gajinya 30 juta, contoh. Suami tadi wajib beri nafkah juga kepada suami. 3 perkara. Yang pertama, makan minum 2 kali sehari, wajib suami bayar. Yang kedua, pakaian 2 pasang setahun, ujung rambut sampai ujung kaki. Dan yang ketiga, rumah tempat tinggal, sewa atau beli, semua duit suami. Faham? Itu kewajipan. Orang perempuan tak wajib bekerja langsung. Tetapi jika perempuan isteri itu kaya, sunat dia bantu suami ini. Jadi dalam soalan ni, suami tidak kerja, adakah boleh isteri bekerja? Hukumnya boleh. Tetapi jika suami tidak izinkan keluar rumah, hukumnya tidak berdosa isteri keluar rumah kerana suami tidak mampu memberi nafkah. Yang berdosa isteri keluar rumah nak bekerja, yang dilarang oleh suami ialah suami sudah memberi nafkah. Suami dah bayar nafkah, masih nak keluar kerja. Jika suami larang, haram keluar. Yang isteri boleh keluar ialah suami tidak beri nafkah, suami tidak ada kerja, suami tak ada duit, maka isteri nak kerja, boleh keluar rumah. Tetapi keluar rumah isteri bekerja, mestilah ikut peraturan agama. Tak, mesti kena tutup, kena bertudung. Faham? Soalan seterusnya, bagaimana hukum seorang ustaz menjadikan ceramah majlis ilmu sebagai penghasilan untuk memberi patukan harga sekali dia memberikan tausiah? Baik, dengar baik-baik. Faham soalan, faham jawapan. Apakah hukumnya seorang kiai, seorang ustaz, bila ada masjid menjemput beliau untuk beri tausiah, ditetapkan harganya. Contohnya, ditetapkan harga. Mau saya tausiah boleh, contohnya. 800,000 contoh, atau 1 juta contoh. Apakah hukumnya? Hukumnya ada berlaku pandangan yang berbeza di kalangan ulama. Setengah ulama membolehkannya, tetapi ia tetap tindakan yang tidak baik. Walaupun di segi fiqh ada ulama yang membenarkan meletakkan harga bayaran tausiah, tapi ia adalah tidak baik pada adab. Sebaiknya jangan meletakkan harga. Dulu imam-imam besar, mereka dibayar, tapi mereka tidak minta.
Imam Hanafi dijemput ke istana untuk beri tausiah, dan presiden masa itu khalifah yang sangat suka dengan tausiah Imam Hanafi memberi hadiah 30,000 wang dinar emas, dan beliau menerima. Tak salah mengambil, kerana bukan mereka yang minta. Rasulullah pernah menerima hadiah berupa kuda, jubah dan lain-lain. Yang salah kita letakkan harga. Walaupun di segi fiqh ada ulama mengatakan boleh, tapi akhirnya hati kita akan rosak. Hati kita akan nampak duit, akan nampak wang dan sebagainya. Jadi demand. Jadi sebaik-baik kalau ada ustaz-ustaz yang tidak meletakkan harga, panggillah ustaz-ustaz itu. Hati mereka lebih ikhlas. Kita lebih baik mendengar yang ikhlas daripada yang kita syak wasangka tentang hatinya. Walau bagaimanapun, jangan kita buruk-burukkan ustaz yang meletakkan harga, kerana ada yang membolehkannya. Bagi kita, jangan buat macam tu. Saya rasa tak berapa cantik. Ikut suka. Saya orang bagi tak ada masalah. Orang bagi sikit, rezeki aku sedikit hari itu. Orang bagi banyak, rezeki aku banyak hari itu. Orang tak bagi, tak ada rezeki aku hari itu. Faham bagi? Tak ada rezeki lah. Nampak? Kan senang hati kita. Betul tak? Senang hati. Ikhlas. Soalan seterusnya, bagaimana nak menghadapi anak-anak yang nakal? Dimarah, nasihat, dia melawan. Bahkan dipukul pun dia melawan. Ini ibu-ibu. Anak-anak ni nakal. Melawan pun, marah pun dia marah balik. Dia melawan. Nasihat tak pakai. Kita pukul, dia nak pukul kita balik. Baik. Nabi pernah berkata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir cantik-cantik, baik-baik belaka. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Ibu bapa lah yang terlupa menjaganya, lalu anak-anak terpengaruh dengan budaya-budaya atau perangai-perangai yang tidak baik. Jadi yang pertama, salah kita sendiri. Kenapa? Dia besar baru kita nak suruh semayang. Padahal suruh semayang umur 7. Nabi kata muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i. Suruh anak-anakmu salat bila mereka umur 7 tahun. Fadribu 'alaiha wa hum abna'u 10. Dan pukul kalau mereka tak salat jika sudah sampai 10 tahun. Kita umur 30 baru nak suruh salat. Jadi dia pukul kita balik. Faham lagi? Di Malaysia banyak macam tu. Anak-anak nakal. Bukan sini saja, di Malaysia lebih ramai. Dia budaya orang Melayu sana dengan sini lain. Sama-sama Melayu. Orang Terengganu muka sama macam ni, tak ada lain. Tapi kalau kita pergi di Flores, lain muka dia. Tapi kalau setakat Tanjung Pinang, pergi ke Daik, pergi ke Medan, pergi ke Allah Biri, Pekanbaru, muka macam ni lah orang Terengganu. Sama je. Sama lah je. Tapi perangai lain. Contoh, orang di sana, dia kurang rajin kerja. Lepas tu saya suka tengok Tanjung Pinang. Pergi pasar Tanjung Pinang, kuat bekerja. Yang tolak basikal roda 3 tu, yang angkat barang. Di sana duduk nyanda saja, minta duit dengan bapak duit. Faham lagi? Di sini kuat orang kerja. Di sana, di sini di Indonesia motor dah buruk masih jalan. Tu cerdik. Faham? Dia cerdik lah tu. Pasal apa? Pasal dia susah. Dia akan buat walaupun tangki minyak dia letak botol minyak sawit. Faham lagi? Masih jalan. Di Malaysia ada. Malaysia motor buruk, bapa mau motor baru. Nampak tak? Mau motor baru, bagi dia duit. Macam tu. Dia suka tengok orang sini. Bagus, kuat bekerja. Jadi anak-anak sama. Bila sebut budak-budak, dia mesti nakal. Tidak pelik. Dan kita tidak rasa pelik sangat. Yang pelik bapaknya nakal. Itu baru pelik dan berbahaya.
Cuma kita latih. Budak-budak di zaman Nabi macam ni lah. Kalau mari di masjid, bising. Bising. Berlari-lari. Bila kita semayang, dia keluar. Main selipar, main kasut. Panjat pokok. Sama macam Terengganu. Kalau Terengganu, kalau budak-budak macam ni, menyung bising. Dia sama. Budak-budak dua kena ingat. Kita sebagai ibu bapa, dia bangun tidur, benda dua saja dia mau. Pertama, dia mau main. Yang kedua, mau suka. Jadi kena faham sifat dia. Jangan duk pukul dia kalau dia nak main. Jangan marah dia nak suka. Itulah tabiat budak-budak. Faham? Dia tak sibuk nak minta kerja. Tak sibuk dengan pemilu. Faham? Dia budak-budak. Dia nak main dan dia nak suka. Sampai kita semayang, dia main. Kita duduk tayat, dia duduk atas riba kita. Tidak pelik. Masa Nabi jadi imam, Nabi sujud. Bila Nabi sujud, cucu Nabi naik atas belakang Nabi buat kuda. Lalu Nabi sujud lama. Bila lama sangat sujud, barulah Nabi angkat. Lepas solat, sahabat tanya, wahai Nabi, kenapa tadi solat sujud lama sangat? Nabi kata, cucu aku naik atas belakangku, dia buat aku kuda, dia main dulu. Kalau aku angkat macam biasa, dia belum puas bermain. Jadi aku sujud lama kepada Tuhanku. Lepas dia turun, aku angkat kepala. Indahnya Islam. Dalam semayang, layan budak-budak bermain. Betul tak? Kita anak duduk atas tayat, marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik, mari sini. Bagi. Nak tergolek budak tu. Nanti yang budak tu dendam. Dia kata jahat ayah aku ni. Cuma begini. Satu pesanan. Yang nakal sangat. Yang tak dengar kata, ibu yang melahirkan dia baca surah Yasin. Ini Imam Qurtubi suruh baca surah Yasin sampai habis. Faham? Dalam hati masa baca surah Yasin tu, niat lembutkan hati anak. Niat lembutkan hati anak. Habis baca Yasin, sadaqallahul azim, tiup dalam air. Tiup dalam air. Bagi minum. Pagi-pagi dia nak pergi sekolah, letak sikit, bagi minum. Setiap malam Jumaat baca Yasin. Setiap malam Jumaat, sekali saja. Dalam baca tu, hati niat lembutkan hati anak. Nampak? Bila habis sadaqallahul azim, tiup. Air simpan, bagi minum pada anak. Kalau tak jadi juga, kalau jadi, alhamdulillah. Kalau tak jadi juga, panggil orang yang pandai tulis Quran. Ambil talam yang besar, pinggan besar ni, faham? Yang besar tu, talam besar lama punya, tulis Yasin. Tak payah letak harakat, tak payah letak baris. Ambil lidi, ambil ibu sirap yang buat kala-kala makanan, tulis dengan lidi, Yasin, sampai habis. Tak payah tulis harakat, dhammah, fathah, kasrah, tak payah. Surah Yasin, upah orang tulis tak apa. Sampai habis satu talam Yasin, ambil air panas, tuang. Nampak? Nanti warna tadi makanan dilarut dalam air tu. Faham tak? Jangan buat dengan magic. Dengan marker tu, faham? Dengan ibu sirap yang buat kala makanan kuih tu kan. Tulis. Letak air panas, dia akan larut dalam air tu. Air tu simpan, bagi minum sikit-sikit. InsyaAllah. Mujarab. Soalan seterusnya. Saya seorang isteri yang tanpa nafkah 1,5 tahun suami. Jadi suami tidak ada kabar. Saya harus bagaimana Ustaz? Itulah yang bagus. Dia mari pagi ni selesai masalah. 1,5 tahun dah dia tidak diberi nafkah oleh suami. Apa nak buat? Yang nombor satu paling baik, sabar. Tapi kalau sudah tidak sabar, hendaklah beri. Kalau di sana, di tempat kami, ada pejabat agama, pergi report, beritahu suami tak beri nafkah. Asalnya apa kita nak? Kita nak dua. Pertama, suami beri nafkah. Di sanalah ada mahkamah kerajaan akan panggil suami
dan arahkan suami beri nafkah. Jika suami engkar, degil, maka isteri boleh buat pilihan untuk meminta cerai. Tidak salah. Orang perempuan minta cerai masuk neraka. Nabi kata, ayyamam ra'atin sa'alat talaqan min zawjiha min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha ra'iyatul jannah. Mana-mana isteri, tak kira isteri Tanjung Pinang, isteri Terengganu, sengaja minta cerai tanpa jahat suami, tidak akan cium bau syurga. Tetapi isteri boleh minta cerai 5 sebab. Ingat 5 sebab ini boleh minta cerai, tidak berdosa. Yang pertama, suami tidak beri nafkah. Jadi isteri minta cerai tidak berdosa. Faham? Ataupun yang kedua, suami tidak benarkan isteri menunaikan kewajipan. Contoh, suami tak bagi sembahyang, suami tak bagi tutup aurat, boleh minta cerai. Yang ketiga, suami suruh buat yang haram, suami suruh minum arak dan sebagainya, boleh minta cerai. Yang keempat, suami pukul yang melukakan, yang patah, yang bengkak, boleh minta cerai. Dan yang kelima, suami dipenjarakan, boleh minta cerai. Ada lagi 6-7. Seumpama suami makan narkoba, dibolehkan minta cerai kerana membahayakan darah isteri. Jadi kena tengoklah. Kalau boleh sabar, sabarlah di dalam hati. Kalau tak mampu sabar, maka kita boleh memohon perpisahan. Tidak bersalah. Mudah-mudahan ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, kalau tidak dapat banyak, sedikit ilmu pada pagi ini untuk kebaikan hidup kita di dalam dunia dan di akhirat. Saya mengucapkan jutaan tahniah kepada pihak kerajaan pemerintah Tanjung Pinang, pihak Dewan Masjid Indonesia Tanjung Pinang, seluruh yang tak mampu saya sebutkan, kerana mampu mengumpulkan manusia seperti ini, majlis seperti ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan akan usia dan umur antum-antum semua. Saya seronok melihat adik-adik, kakak dan sebagainya dapat berkumpul, dan mudah-mudahan kita bertemu pada kali yang lain. Kita doakan sebaik-baik doa. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa ja'al tafarriqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana syakiyan wala mahruma. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayya Allah bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka min khairik sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا رحمن إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.